أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih lagi dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat sama-sama lagi kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan pada pagi ini tidak lain tidak bukan, kalau nampak wajah saya itu, saya Da'i Anas. Alhamdulillah kembali menceriakan pagi anda. Dan Alhamdulillah bagi edisi pada hari ini, Khamis 5 November 2020, bersamaan dengan 19 Rabiul Awal 1442 Hijri. Dan tajuk yang cukup menarik yang akan kita bincangkan, bicarakan, diskusikan pada pagi ini dalam pengajian sirah Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dan semestinya kita bawakan seperti biasa di studio tetamu undangan kita, ahli panel kita. Pada pagi ini kita akan bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih bagi Ustaz. Masih lagi kita digandingkan pada pagi ini. Baik. Kalau tajuk sebelum ni Sayyidina ataupun kisah Sultan Salahuddin Ayyubi dengan pedangnya, dengan baju besinya, masya-Allah tabarakallah. Hari ini mungkin tak ada. Kita ada benda yang lain yang kita nak pamerkan, pertontonkan kepada sahabat-sahabat yang menonton pada pagi ini. Dan seperti biasa Ustaz, kita mengalu-alukan kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang ingin mengantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan. Seperti biasa, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1888 1677 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Kita sama-sama bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa kita juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan bagi yang menonton menerusi TV9, terus dia menonton sehingga jam 8.30 pagi, iaitu siaran lanjutan 30 minit di TV9 sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan seperti biasa Ustaz, ibu-ibu, ayah-ayah, kita masih lagi berjuang menghadapi pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini. Dan mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu statistik terkini COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Sehingga semalam kes yang dilaporkan menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, sehingga 4 November 2020, kes baharu sebanyak 1032 kes, manakala kes sembuh baharu sebanyak 820, menjadikan kes sembuh keseluruhan 24,815. Manakala jumlah kes aktif pada ketika ini 10,339, manakala kematian baharu semalam dicatatkan sebanyak 8 kes, menjadikan jumlah kematian keseluruhan sebanyak 271 kes. Dan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, rakyat Malaysia, mari sama-sama kita berganding bahu terus kita mematuhi SOP yang telah pun digariskan kepada kita dalam usaha untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. Dan seterusnya sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan jalan keluar dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menempuh dugaan yang cukup berat ni Ustaz. Tak pergi masjid Ustaz, rasa masya-Allah tabarakallah, rasa sedih Ustaz. Kita lama dah merindukan suasana kedamaian, ketenangan, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sebab kita menonton Tanyalah Ustaz ni terubat sikitlah rindu kita kepada rumah Allah insya-Allah. Dan seperti biasa Ustaz,
untuk permulaan topik pada pagi ini, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, antara salah satu sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW dan antara sahabat yang terawal memeluk Islam. Dan semestinya Ustaz, banyak perkara menarik yang akan kita kongsikan untuk permulaan topik pada pagi ini. Saya serahkan kepada yang bagi Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wala. Dirahmati Allah dan Anas, seterusnya kepada pedebit, kepada kru yang bertugas dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ni. Sebab kata Da'i Anas tadi, kita tak dapat ke masjid, tapi kita sulamkan pagi ini dengan majlis ilmu. Dan pagi ini topik kita adalah sirah, dan kita bincangkan salah seorang sahabat yang dijamin syurga, iaitu Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Okey, sebelum itu saya nak cerita dulu background apa yang terjadi 1400 tahun yang silam di bahagian tanah maknanya bahagian tanah Arab sana ya. Jazirah Arab. Okey, cuba kita tengok peta ni kan saya. Cantik tak, cantik. Handmade tak? Handmade ni ya. Handmade ni ya. Okey. So jadi semenanjung tanah Arab, macam mana saya selalu sebut, dia ada lebih kurang macam semenanjung tanah Melayu kalau kita nak faham ya. Okey, sini Mekah, sini Madinah, sebelah sini Yaman. Jadi kalau kita nak tahu ni paling selatan, kalau nak semenanjung tanah Melayu ni Johor. Johor ni Kuala Lumpur, sini maknanya Kedah, bagi Kedah. Atas ni adalah Syam, negeri-negeri Syam, Baitul Maqdis apa sebagainya. Jadi ini tanah Afrika Ini tanah Afrika. Jadi Habasyah di sini. Habasyah di sini. Ini sebab tu dia tak jauh sangat. Jadi maknanya pernah nanti saya ceritakan mengenai hijrah pertama sahabat di Habasyah, iaitu mereka lintas ke laut sebelah sini ya. Okey. Jadi ini adalah peta tanah mana Jazirah Arab 1400 tahun silam dan sampai sekarang pun tak berubah juga. Okey. So jadi apa yang saya nak kongsikan dan ceritakan adalah bermula dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diutuskan pada tahun 1 Masihi. Maksudnya 1 Masihi Nabi Isa alaihissalam diutuskan. Mana dilahirkan ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini ketika zaman Nabi Isa alaihissalam ada 3 orang nabi yang diutus serentak, iaitu Nabi Isa, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Tiga-tiga ini seperti mana kebiasaan Bani Israel, dia tak suka dengan nabi, dia nak bunuh nabi. Jadi akhirnya sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya. Nabi Yahya disembelihnya. Nabi Isa alaihissalam nak dibunuh, tapi Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa ke langit. Okey. So jadi ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, jadi Bani Israel mengharapkan, tiga-tiga nabi yang kita tak suka ni maknanya dah tak ada, nanti akan adalah nabi baru. Sebab Bani Israel selalu diutus para nabi dan juga rasul. Tapi tunggu, tak ada. Tak ada. Jadi akhirnya mereka buka ajaran Nabi Isa alaihissalam. Rupanya Nabi Isa hanya membawa berita kedatangan Nabi akhir zaman. Ini pun disebut dalam Al-Quran. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku hanyalah membawa berita tentang nabi yang akan datang selepasku yang namanya Ahmad. Ahmad Muhammad maknanya lingkungan nama itu. Maka para ahli kitab waktu itu dia buka ajaran Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi akhir zaman ini dilahirkan. Apa ciri-ciri dia? 4 ciri-ciri Nabi akhir zaman. Yub'atsu min tihamah, dia dibangkitkan daripada tanah rendah yang banyak tumbuh pokok tamar. Baina yadaihil qiyamah, hampir pada hari kiamat. Fi dhahrihil alamah, di belakangnya ada tanda alamat. Yudhilluhumul ghamamah, kemana dia pergi dia akan dilindungi awan. Ini 3 tanda-tanda Nabi akhir zaman. 4 tanda-tanda Nabi akhir zaman. Jadi barang pertama yang ahli kitab cari, di mana Tihamah? Mereka pergi, Tihamah ni tanah rendah yang kering tapi banyak tumbuh pokok tamar. Akhirnya mereka cari, mereka pergi ke Iraq. Tengok Iraq tu subur. Mana Iraq ada sungai Dajlah, ada sungai Furat. Pergi ke Syam subur. Palestin walaupun ada padang pasir. Subur Palestin. Palestin belah utara tu tanaman dia Masya Allah. Besar-besar. Kurma tu besar-besar ni.
Kan pergi ke Mesir. Mesir dengan wujud sungai Nil walaupun ada padang pasir tapi masih subur. Akhirnya Bani Israel yakin sangat bahawa Tihamat itu adalah Madinah. Kalau kita tengok balik peta ni, jadi orang Bani Israel dia cari, akhirnya dia yakin sangat Tihamat itu belah-belah sini. Dia buat rumusan Dia buat rumusan sini. Jadi apa yang dibuat? Orang Yahudi beramai-ramai pindah duduk di sini. Allah. Beramai-ramai. Patut ramai kan? Ya, beratus tahun. Setiap bayi yang dilahirkan diperiksa ada tak tanda-tanda kenabian. Kenapa mereka ramai pindah kemari? Biar Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Itu tujuan mereka. Rupa-rupanya Allah kehendaki Tihamat adalah Mekah. Allah. Bagian bawah ni. Itu yang mereka tunggu beratus tahun tau. Sampai Nabi lahir 570 Masihi. Jadi maknanya 570 Masihi. Jadi maknanya akhirnya rupanya Tihamat tu di sini ya. Jangkaan Malaysia. Jangkaan Malaysia. Mana bawah tu bawah sikit lagi. Bawah sikit. Jadi akhirnya itu yang Allah dalam Quran sebut wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah ahli kitab itu melainkan setelah datang Nabi membawa bukti kenabian. Okey, jadi lahirlah Nabi SAW pada tahun 570 Masihi ya. 570 Masihi, tahun gajah. Sebab ketika itu Abrahah daripada Yaman, daripada selatan nak serang kota Mekah kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan tentera-tentera elit daripada neraka iaitu burung ababil menghancurkan mereka. Jadi Nabi lahir tahun gajah dan tapi kalau tahun Masihinya 570 Masihi. Okey. Ibu kakak tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Jadi Nabi SAW dilahirkan dan ayahnya meninggal, anak yatim. Tak lama lepas tu umurnya 4 tahun kurang lebih ibunya meninggal, dibela oleh datuknya iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sekitar 6 tahun, datuknya pula meninggal dan dibela dan dijaga oleh pakciknya iaitu Abu Talib yang penyayang. Okey. Dan Abu Talib pernah bawa Nabi SAW daripada Mekah ni pergi berdagang ke Syam, dan maknanya ke Syam sebab kebiasaan orang Arab ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asyita'i was-saif. Kebiasaan orang Arab dia berdagang pada musim sejuk ke Yaman, pada musim panas ke Syam. Okey. Jadi kita nak cerita kisah Talhah. Kisah Talhah baru kita masuk kita faham dulu environment cerita kisah ni, kronologi dia baru kita baca baru kita cerita mengenai Talhah. Okey. Talhah radhiyallahu anhu wa arda. Pada tahun 610 Masihi. 610 Masihi ini iaitu tahun Nabi SAW diberikan wahyu yang pertama di Gua Hira. Maka apa kata Talhah? Qala Talhah bin Ubaidillah, hadartu suqal Busra. Suqal Busra, aku pergi ke Busra. Busra ni dia satu tempat di tanah Syam. Mana atas saja tadi tak ada peta tadi atas atas. Aku datang ke Busra sebab dia pergi berdagang. Talhah ni salah satunya sahabat yang menariknya apa? Banyak sahabat lain cerita pasal dia. Sayyidina Abu Bakar ada riwayat cerita pasal dia, Sayyidina Umar ada cerita riwayat pasal dia, Abdul Rahman bin Auf ada cerita riwayat pasal dia, Sa'ad bin Abi Waqqas ada cerita pasal dia. Itu menarik kisah dia. Jadi banyak sahabat cerita pasal dia. Bukan saja Nabi SAW, tapi sahabat lain cerita pasal dia. Jadi Talhah bin Ubaidillah dia kata hadartu suqal Busra. Aku ni pada 610 Masihi pergi ke pasar Busra berdagang. Dia ahli perniagaan, berdagang kan. Fa idza rahib, ada rahib. Okey, rahib Okey, ada dua perbezaan antara rahib dan rabai. Rahib ni istilah imam bagi orang Nasrani. Rabai ni istilah imam bagi orang Yahudi. Dua-dua ni ahli kitab. Jadi apabila disebut ahli kitab, ada dua jenis ahli kitab. Satu ahli kitab daripada Yahudi, satu ahli kitab daripada Nasrani. Okey. Ahli kitab daripada Yahudi ni dia berpegang kepada ajaran Nabi Musa AS. Ahli kitab Nasrani berpegang kepada ajaran Nabi Isa AS. Jadi mana ada dua. Dan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 82, antara kedua-dua ni
yang paling rapat dengan Islam adalah ahli kitab Nasrani. Talha bin Ubaidillah berjumpa dengan ahli kitab Nasrani. Nabi SAW ketika berhijrah, ketika dia dibawa pakcik Abu Talib berdagang, kan bertemu satu ahli kitab Nasrani. Kan? Sebab ahli kitab Yahudi sangat memusuhi Nabi SAW. Jadi dalam surah Maidah ayat 82 Allah pun sebut perkara ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna ashaddan nas adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Kamu dapati orang yang paling memusuhi agama Allah itu adalah orang-orang Yahudi, ahli kitab Yahudi dan juga orang yang musyrikin. Musyrikin ni penyembah berhala. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kamu dapati orang yang agak lembut, yang paling lembut di kalangan mereka adalah orang yang mengatakan kami orang Nasara. Kan? Dzalika bi anna minhum. Ini kerana di antara mereka qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Kerana mereka itu pendeta dan ahli ibadah dan mereka tidak takabur. Ini beza. Yahudi takabur. Nasrani ini dia tak. Jadi Talha hadartu suqal Busra, aku pergi ke suqal Busra dan aku bertemu dengan rahib. Rahib adalah orang rahib Nasrani, ahli kitab orang Nasrani. Yaqul, maka rahib ini berkata, kan? Siapa di sini, kan? Siapa di sini afihi ahad min ahli haram? Ada tak orang daripada tanah haram? Iaitu tanah Mekah. Ada tak di antara kamu ahli perniagaan ni orang daripada tanah Mekah? Kan? Maka ketika itu qultu, maknanya qala Taha qultu na'am. Maknanya Talha kata, ya, aku daripada tanah Makkah, tapi kenapa tuan? Kenapa tuan? Kan? Maka faqala, maka berkata ahli kitab daripada Nasrani ini, zahara Ahmadu ba'ad, ada tak orang bernama Ahmad ataupun sekitar namanya itu, dia telah maknanya menyatakan itu Nabi. Kan? Qala qultu wa man Ahmad? Siapa Ahmad ni? Ahmad ni siapa? Kan? Maka maknanya qala Ibnu Abdullah wa Ibn Abdul Muttalib. Dia adalah anak kepada Abdullah, anak yatim daripada Abdullah dan Abdul Muttalib. Kan? Hadza syahruhu alladhi yakhruju fiha wa huwa akhirul anbiya wa makhrajuhu minal haram wa muhajiru ila an-nakhli wa hurrati wa sibar. Dia kata ini bulan dia akan dapat wahyu, dia akan keluar. Dia dapat wahyu ni. Ini bulan ni dia dapat wahyu ni. Dan nanti dia akan berhijrah daripada Mekah tu atas sikit ke Madinah, kan? Ke Madinah. Maka Talha ni kata, ish, Muhammad Dia kata, oh, aku kenal. Orang ni namanya Muhammad. Kalau nama bin Abdullah bin Abdul Muttalib namanya Muhammad. Maka aku kenal orang ni. Maka apa kata Talha? Fawaqa'a fi qalbi ma qala. Maknanya menusuk ke hati aku. Sebab apa? Orang lain yang maknanya yang bagi tahu ni dia ni nak ada wahyu. Dia ni dekat Busra ni. Waktu tu Nabi kita Muhammad SAW dekat Mekah, dekat Gua Hira. Nabi SAW ketika itu tengah dapat wahyu. Jadi ahli kitab tahu. Ahli kitab tanya kepada siapa daripada Mekah ni kan. Maka fa kharajtu syari'an hatta qadamtu Makkah. Maka dia pun kata, aku tak sedap, maka niaga aku tinggalkan anak buah aku pun balik ke Mekah. Maka ketika dia sampai ke Mekah, dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Abu Bakar ni dengan dia ni saudara. Saudara. Dia kata, dia ditanya pada Abu Bakar ni, Muhammad ni apa cerita? Bahasa senang faham Bahasa senang faham Mana bahasa senang faham. Muhammad ni apa cerita ni? Bercerita. Maka Abu Bakar kata, kau nak dengar, nak percaya tak? Dia adalah Nabi akhir zaman. Dia adalah orang yang dapat wahyu, telah turun wahyu kepada dia dan dia Nabi akhir zaman. Maka Talhah radhiyallahu anhu wa arda bercerita kisah ahli kitab Nasrani yang ditemui di Busra. Dia kata, ini ahli kitab ni telah cerita dekat aku kan mengenai tentang Muhammad ini yang akan dapat wahyu bulan ini ya. Kan akan dapat ini. Maka apa kata Talhah? Kalau gitu aku juga percaya. Kan? Adakah dia tanya Abu Bakar, adakah kau telah percaya pada dia? Ya, aku telah beriman pada dia. Maka kalau gitu aku pun percaya. Kan? Dan ajarkan aku apa yang diajar oleh Muhammad ini. Maka Abu Bakar mengajarkan kepada Talhah bin Ubaidillah kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan, bahawa aku menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku menyaksikan Muhammad pesuruh Allah. Allah Akbar. Dan beliau adalah orang dan insan ke-8 yang memeluk agama Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah, tabarakallah. Demikianlah antara kronologi awal yang kita boleh bawakan kepada para penonton untuk kita berbicara dengan lebih lanjut tentang Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, dan sebenarnya banyak lagi yang akan kita bicarakan dan kongsikan tentang sahabat Nabi SAW yang dijamin syurga ini. Jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan normal baru dakwah yang Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton setia rancangan Tayangan Ustaz bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Kita masih lagi berbicara tentang sirah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup hebat, antara yang terawal memeluk kepada Islam dan antara yang dijanjikan syurga oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Iaitu Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dan seperti tadi kita mendengarkan dan juga mengikuti daripada yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin sedikit mukadimah dan juga kisah penceritaan awal bagaimana hebatnya iman salah seorang yang mencari kebenaran, iaitu Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Dan kita nak teruskan Ustaz dengan soalan yang pertama menerusi sahabat kita menerusi Facebook yang bertanya, Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapakah Sayyidina Talhah bin Ubaidillah bersemangat untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan yang kedua, bagaimanakah pertemuan beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau memeluk Islam walaupun pada ketika itu mendapat tentangan daripada ibu kandungnya sendiri? Dan yang ketiga, apakah cabaran yang beliau hadapi setelah pengislamannya dan bagaimana beliau menghadapinya dengan penuh tenang, tawaduk dan semakin kuat teguh imannya setelah diancam dengan pelbagai ancaman? Mohon perkongsian ilmu. Sekian, terima kasih. Biar tahu jangan keliru, sahabat kita Sahziatul Sidik di Facebook. Ustaz, soalan yang saya kira kena dengan kronologi yang kita bicarakan pada ketika ini. Silakan Ustaz. Yang pertama sekali, bangsa daripada keturunan Nabi Ibrahim AS ni yang masyhur ada dua, iaitu satu adalah Bani Israel, satu lagi adalah bangsa Arab. Jadi Nabi Ibrahim dia ada dua orang isteri, satu Siti Hajar, satu Siti Sarah. Daripada Siti Hajar lahirlah bangsa Arab, daripada Siti Sarah lahirlah Bani Israel. Jadi Nabi Ibrahim AS memang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan anak-anak keturunan anak soleh dan solehah. Ini bagus kalau kita juga berdoa untuk keturunan kita. Jadi maknanya daripada dua keturunan ini, maknanya daripada keturunan Siti Hajar dan Siti Sarah. Siti Sarah lahir Bani Israel. Bani Israel paling banyak diutus para nabi dan rasul. Kalau itu ikut fatwa Ibnu Hajar, bilangan para nabi dan rasul daripada zaman Nabi Adam AS sampai kepada Nabi terakhir adalah bilangannya 124,000 orang. Daripada 124,000 orang Nabi, 313 dilantik menjadi Rasul. Dan yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada Nabi selepas itu. Jadi siapa yang mengaku Nabi selepas Nabi SAW, orang itu bukan Nabi. Di mana kalau dia mengaku dia Nabi, itulah Nabi inilah. Yang ada nanti Nabi Isa AS. Nabi Isa AS pun lahirnya bukan selepas Nabi, dia sebelum. Tapi diangkat oleh Allah ke langit. Nanti di akhir zaman, di antara tanda besar hari kiamat, diturunkan Nabi Isa AS untuk memerangi Dajjal. Okey,
Jadi maknanya nabi-nabi di kalangan Bani Israel banyak. Beribu nabi diutus di kalangan Bani Israel. Sebutkanlah nama, macam-macam nama. Kan? Ada yang kita kenal, ada yang kita jarang kenal. Kan? Okey. Di dalam bangsa Arab hanya 4 orang nabi saja diutuskan. Bangsa Arab ni ada nabi, 4 orang nabi saja diutuskan. Iaitu Nabi Hud alaihissalam, makamnya berada di Hadramaut. Kan? Nabi Saleh alaihissalam, makamnya berada di Mesir. Nabi Shu'aib alaihissalam, makamnya berada di Jordan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makamnya berada di Madinah. Jadi bangsa Arab hanya waktu tu ada 3 orang nabi lah, tak masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 orang nabi. Jadi cuba kita bayangkan dari sudut psikologi dia. Kenapa dia bersemangat nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, katakanlah dai Aiman kita lah dai kita kata. Kita pergi ke Bangkok lah. Kita pergi ke Bangkok, contohlah kita pergi ke Bangkok kan. Sampai di Bangkok, kita dengar satu nama. Atau katakan saya pergi Bangkok kan. Awak kenal tak Dai Aiman? Saya kata, kenal. Biasa kan saya tanya lah ustaz tu. Ya ke? Okey. Awak kenal tak? Dai dan sebagainya. Oh, kenal. Awak tahu tak? Bulan ni nanti dia nak dilantik jadi menteri tau. Kan? Oh, ya ke? Saya yang pernah kenal, sudah tentu saya rasa macam, best lah. Maknanya saya nak balik cepat-cepat, nak jumpa. Aku rasa macam biasa-biasa je. Rupanya nak jadi senator, menteri, contoh kan. Contoh. Okey. Macam itulah perasaan di sudut psikologi dia. Dia berdagang ke Busra, ahli kitab ni kata, kau kenal tak nama Muhammad? Dia tu bulan ni akan dapat wahyu dan menjadi nabi yang keempat daripada bangsa Arab. Tentu dia kata, aku kenal dia tu. Sebab kalau kita tengok salsilah keturunan Talha bin Ubaidillah akhirnya akan bertemu juga kepada dengan atuk moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dia adalah orang Quraisy dan orang besar juga di Quraisy itu. Jadi itulah bersemangatnya dia datang nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mengenai tentang pengislaman dia seperti biasa kan, banyak antara para sahabat ridwanullahi alaihim wa arda bila Islam saja keluarga tak terima kan, sebab keluarga cakap apa kau ikut Muhammad ni pula kan, kita ada agama nenek moyang, ada patung Lata, Uzza dan sebagainya yang telah disembah beratus tahun dulu. Jadi maknanya ibunya memang sangat menentang dia kan, sebelum keluarganya juga masuk Islam, ibunya antara yang kuat menentang dia. Okey. Kemudian antara cabaran-cabaran dia. Antara cabaran-cabaran dia, apabila dia bersama Nabi SAW, maka dengan sendirinya, apa yang ditempuhi oleh orang Islam ketika itu, apa antara cabarannya? Dia bersama Nabi SAW dalam ketika dikeji, dikata, disakiti, dan juga dia dengan Nabi SAW yang sama-sama ketika orang Mekah memulaukan Nabi dan orang-orang beriman. Pulau di sini maksudnya apa? Tak nak langsung bermuamalah ataupun berhubung dengan mereka. Berurusan. Kan? Katakanlah, bayangkan katakan nak beli makanan. Sampai kedai, kau Islam, kami tak mau jual dengan kau. Sakit nak beli ubat. Kau Islam, kami tak mau jual dengan kau. Sampai tak ada makanan tu, sampai ikat perut dengan batu tu lah. Biar perut tak masuk angin. Jadi ini antara cabaran yang ditempuhi oleh Talha bin Ubaidillah. Padahal dia pembesar Quraisy juga. Cumanya ketika lebih kurang Nabi dapat wahyu 610 Masihi, lebih kurang dalam 615 atau 617 Masihi, hijrah pertama. Hijrah pertama sahabat ni bukan ke Madinah. Hijrah pertama sahabat adalah ke Habasyah. Jadi maknanya dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, maknanya sepupu Nabi SAW, turun ke Yaman, lintas ke laut, ke Habasyah. Mana ke Habasyah, lintas ke laut. Turun ke Yaman, lintas laut ke Habasyah sana. Maka Talha bin Ubaidillah tak ikut. Sebab dia adalah pembesar Quraisy. Orang Quraisy tak beranilah sangatlah nak nyakiti dia dan sebagainya. Ada antara cabaran-cabaran. Jadi dia hanya ikut Nabi SAW ketika berhijrah ke Madinah.
Itu antara benda-benda dan cabaran-cabaran Allahu Akbar. yang ditempuhi oleh Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu wa arda. Cabaran untuk mencari perkara yang hak merupakan satu liku yang penuh dengan cabaran. Semestinya pengorbanan yang besar menuntut kepada kita ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana lain, tetapi ikhlas. Keikhlasan Sayyidina Talha bin Ubaidillah ini jelas kelihatan dengan walaupun diuji dengan ibunya sendiri Ustaz dengan siksaan yang agak dahsyat, juga dikenalkan juga kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang mengajak beliau kepada Islam, insya-Allah tabarakallah. Dan kepada para penonton kita nak raikan lagi Ustaz soalan yang berikutnya menerusi juga Facebook sahabat kita yang bertanya, Sal Rasid Cik Ci. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapakah Sayyidina Talha bin Ubaidillah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu digelar sebagai Al-Qarinain, yakni dua serangkai? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih Ustaz dan Dai, biar tahu jangan keliru. Dua serangkai ini Ustaz, ini kenapa diberi gelaran sedemikian? Mungkin ada penjelasan. Jadi Talha dengan Sayyidina Abu Bakar ni dia adalah saudara daripada suku Taimi. Okey, maksudnya adalah saudara. Jadi ketika Talha masuk Islam, akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala rahib. Maknanya dia mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar yang maknanya Islamkan dia, kan? Kemudian dia berceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarnya dan Nabi kata, "Oh, rupanya ahli kitab ni dah tahu dah." Ahli kitab memang menunggu-nunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ketika Nabi berada di Gua Hira, tiba-tiba Jibril datang, "Iqra ya Muhammad." Kan muka Nabi terkejut selaku manusia terkejut pucat. Maka dia turun sampai ke rumah, jumpa isterinya Sayyidatina Khadijah menyelimutkan dia. Khadijah tenangkan dia. Tak apa. Pak cik adalah ahli kitab juga daripada Nasrani. Kita jumpa dia. Dan tanya dia. Dan ketika Sayyidatina Khadijah bawa jumpa pak cik dia yang ahli kitab, maka apa kata pak cik dia? Kata itulah namus. Ada namus. Namus tu istilah nama lain bagi Jibril. Bagi orang lama. Dialah telah turun kepada Isa, Musa, Ibrahim, Dawud, Sulaiman, membawa wahyu. Dia telah turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kalaulah aku ni kuat dan hidup lagi, aku akan bersama kau dalam mempertahankan kau ketika kau ditentang oleh kaummu. Maksudnya ahli kitab dah tahu sebenarnya lah. Kan? Hanya ketika Talhah ni dia Islam, dia beritahu pada Nabi SAW kisah apa yang diberitahu oleh ahli kitab di Busra, di Syam, maka Nabi kata, oh dah tahu dah, memang ahli kitab memang dah tahu. Maka ketika itu akhadha Naufal bin Khuwailid Al-Adawiyah. Mana Naufal Khuwailid Al-Adawiyah ni antara orang yang disegani dan ditakuti. Dia macam Sayyidina Umar, macam Sayyidina Hamzah, orang disegani dan ditakuti. Maka diambil tangan Abu Bakar, diambil tangan Talhah, maknanya diletakkan bersama. Dia kata ini daripada At-Taimi, maknanya jangan kacau dia berdua ni. Sebab itu dia digelar sebagai kembar. Qarinain ni macam kembar ataupun maknanya seiring lah dengan Abu Bakar dan juga Talhah ni. Sebab apa Naufal bin Khuwailid warning dia, jangan kacau ini. Sebab tu orang Quraisy tak berani sangat nak kacau. Sayyidina Abu Bakar punya, Sayyidina Talha pun dia. Allahu Akbar. Itu kenapa dia digelar Qarinain tu. Itu antara cetusan ataupun kronologi mengapa digelarkan sebagai dua serangkai ataupun Qarinain. Masya-Allah tabarakallah Ustaz. Kalau kita lihat bagaimana cabaran yang dihadapi oleh Sayyidina Talha bin Ubaidillah ni merupakan satu perkara yang walau apa pun jua yang berlaku, demi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sanggup melakukan apa sahaja. Dan semestinya banyak lagi yang akan kita dengarkan Ustaz tentang sirah beliau, iaitu Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Kepada para penonton, jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan normal baru, dakwah Tayang Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana masih lagi menjadikan Tanyalah Ustaz sebagai rancangan kegemaran anda, dan kita masih lagi membicarakan tentang sirah Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Masya-Allah tabarakallah, antara 10 orang sahabat Nabi SAW yang dijamin syurga, dan bagaimana hebatnya perjuangan dan juga pengorbanan yang beliau lakukan demi mempertahankan akidah dan juga mempertahankan baginda Nabi SAW. Dan kita nak terus sekaligus Ustaz perkongsian kita pada pagi ini. Ustaz, apalah kiranya kalau disakiti demi kekasih, Ustaz. Begitulah antara yang dilalui oleh Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, dan kita nak teruskan dengan perkongsian yang berikutnya. Sebelum itu kita nak raikan terlebih dahulu soalan menerusi sahabat Facebook kita, Muhammad Effendi Mak Daud, yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Benarkah Sayyidina Talhah bin Ubaidillah antara 10 orang sahabat dalam kalangan sahabat yang dijanjikan syurga, dan adakah pernyataan ini terdapat dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Biar tahu jangan keliru, dari Bertam Indah, Pulau Pinang bertanya Ustaz. Okey. Jadi terima kasih kepada yang bertanya. Ketika kalau kita masuk ke Masjid Al-Aqsa, kan? Di antara signature ataupun benda yang menarik dekat Masjid Al-Aqsa adalah 10 orang nama yang dijanjikan syurga. Allah. Dalam perjalanan Masjid Al-Aqsa ni dia luas, ada 36 ekar ya. Dalam Masjid Al-Aqsa ada 5 buah masjid, 2 atas tanah, 3 bawah tanah. 2 atas tanah tu kubah kuning tu tengah-tengah, Masjid Kibli depan yang kubah kelabu tu, itu semua Masjid Al-Aqsa kan. 3 bawah tanah Masjid Marwani, kemudian Masjid Qadim, kemudian Masjid Burak. Masjid Burak tu tempat Nabi menabak burak. Okey. Jadi kalau kita jalan ke Masjid Aqsa tu, pergi ke Masjid Kibli, mana ke masjid depan sekali, masuk saja. Kita masuk Masjid Al-Aqsa yang penuh barakah itu, Masjid Al-Qibli mana depan sekali, kita tengok ke atas, kita akan nampak maknanya nama 10 orang yang dijanjikan syurga. Kan? Daripada Abdurrahman bin Auf, daripada Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan bahawa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannah. Jadi 10 orang ini disebut oleh Nabi SAW sebagai ahli syurga. Dan hadis Nabi SAW menyatakan 10 ini ahli syurga. Ini yang disebut sebagai Asyara Mubasyirin bil Jannah. 10 orang yang dijamin syurga oleh lidah Nabi SAW. Tapi ibu kakak tuan-tuan sekalian, apabila sebut syurga-syurga ni, maksudnya apa? Dia bukan mudah. Allah. Kita kata, untungnya, ya. Kalau dijamin syurga, maksudnya apa? Jalan hidupnya bukan mudah. Betul. Kerana Nabi SAW, satu hari Nabi SAW fil Hira. Dia dekat Gua Hira. Mana Nabi SAW dapat wahyu di Gua Hira. Kadang-kadang dia bawa sahabat-sahabat dan masuk Islam ni, jom kita pergi Gua Hira. Gua Hira ni susah memang tinggi. Cabaran. Kalau kita pergi Mekah, saya kalau bawa jemaah, saya suka bawa orang pergi Gua Hira. Sekarang ni dah ada tangga. Kan? Dah mudah. Dulu tangga pun tak ada. Bayangkan nak naik macam mana Gunung Batu itu, kan? Dah ada tangga pun kuru macam saya ni pun dekat sejam nak naik kuru macam saya Kurus dekat sejam naik tau. Kalau bayangkan dulu kau tak ada tangga. Okay, kerana Nabi SAW fi Hira. Nabi SAW fi Hira, waktu tu Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Osman ada, Sayyidina Talhah ada, Sayyidina Zubair ada 5 orang. Kan? Abu Bakar, Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Kan? Sayyidina Talhah dan Sayyidina Zubair. Maka Nabi SAW peluk mereka ramai-ramai. Nabi SAW kata, ihdi. Maknanya tenang, kamu semua sabar. Kamu semua kena bertabahlah. Kan? Kenapa? Fama alaika illa nabi. Antara kita ni ada Nabi, ada Nabi SAW. Antara kita ada As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan Nabi SAW. Dan antara kita ni ada syahid, orang yang akan mati syahid. Kan? Jadi orang-orang yang yang dijamin syurga ni, maknanya jamin syurga ni bukan mudah. Maka Nabi kata, maknanya sabar, tenang, tabah. Kamu semua tabah. Antara kamu ni ada As-Siddiq, orang memang orang macam mana pun kamu akan diuji dengan kebenarannya. Ada Nabi, maka Nabi SAW sendiri, dan ada syahid. Rupanya sejarah menyaksikan benar kata-kata Nabi SAW, dan Nabi itu digelar Sadiqul Masduq,
benar lagi dibenarkan setiap perkataan dan patah Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Maka antara mereka Nabi, itu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq. As-Siddiq As-Siddiq ni mana dia membenarkan Nabi SAW. Penuh kepayahan, berhijrah dengan Nabi SAW. Kemudian ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Osman. Kan? Sayyidina Umar maknanya syahid. Kan? Ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Sayyidina Osman syahid. Kemudian ada Sayyidina Zubair. Sayyidina Zubair syahid. Dan Sayyidina Talhah syahid. Kan? Jadi Nabi kata, tabahlah kamu. Dan bila disebut 10 yang dijamin syurga, maksudnya dia bukan mudah. Jalan hidupnya penuh dengan cabaran, tribulasi dan mihnah serta kesusahan yang sesuai dengan keimanan mereka. Dan sesuailah mereka dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah antara cabaran yang cukup besar yang menimpa kepada mereka-mereka yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz, kita ada pemanggil yang pertama di talian pada ketika ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anad, Ustaz serta semua warga kerja TV3, TV9. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Amin, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okey, soalan saya begini tanya Ustaz. Ya. Selain daripada semangat juang yang tinggi sehingga beliau digelar syahid yang hidup, adakah Sayyidina Talha bin Ubaidillah seorang yang suka menyegerakan setiap perintah dan suruhan Allah SWT? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail Maisa dari Sungai Buloh. Sahabat kita bertanya, menyegerakan menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni satu perkara yang nak buatnya istiqamah, memerlukan istiqamah, Ustaz. Dan kita lihat di awal tadi Ustaz menceritakan tentang pekerbangan ataupun kronologi awal Talha bin Ubaidillah ni bukan calon-calon orang, Ustaz. Antara salah seorang sahabat besar yang hidupnya banyak berdagang. Mana kata berniagaan ni usahawan berjaya lah, Ustaz. Jadi kalau orang yang berjaya ni mungkin orang sibuk, Ustaz, tapi tetap menyegerakan perintah Allah. Sedikit komen dulu, Ustaz. Okey, kalau kita sebut sahabat saja sebenarnya ciri-ciri sahabat tu sendiri orang yang beriman kemudian beramal soleh. Kan? Maknanya beriman, beramal soleh. Dan ciri-ciri umat Muhammad yang ditunjukkan oleh sahabat apa dia? Dia bukan saja orang soleh. Orang soleh Orang soleh ni mana orang baik. Kan? Umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Sulaiman, umat Nabi Daud, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa adalah orang soleh. Orang soleh orang baik. Umat Muhammad, dia bukan saja soleh, dia musleh. Musleh ni maknanya apa? Dia baik, ajak orang jadi baik juga. Allah. Itu beza umat Muhammad. Dalam Quran Allah sebut benda ni. Allah kata apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Ciri kamu adalah kamu suka menyuruh pada benda baik dan kamu mencegah pada benda mungkar dan kamu beriman kepada Allah. Jadi ciri umat Muhammad dia bukan soleh. Umat dahulu soleh saja. Umat Muhammad soleh, musleh. Musleh maksudnya dia bukan saja soleh, dia ajak orang jadi soleh macam dia. Dan yang paling besar lagi umat Muhammad, dia bukan saja soleh, bukan saja musleh, tapi musalleh. Musalleh ni apa? Dia ajak orang buat baik dengan skala berjamaah, dengan skala besar. Duduk syura, macam mana nak ajak orang tu jadi baik. Orang tu salah tu. Macam mana kita nak ajak dia baik? Jom, kau dakwah dia, nanti kemudian aku datang pula, aku telefon dia. Maknanya bukan soleh, musleh, tapi musalleh. Musalleh maknanya dengan perancangan yang besar. Ini kelebihan umat Muhammad. Dan jadi Sayyidina Talha ni bicara mana yang bertanya tadi, tuan yang bertanya tadi, macam mana keadaan dia? Itulah dia sahabat. Bukan sesoleh, musleh, musalleh. Jadi kita pun sama juga kita perlu mencontohi sifat-sifat sahabat ni, bukan soleh semata-mata. Kadang-kadang soleh pun tak. Allahu akbar. Astagfirullah. Kadang-kadang soleh pun tak, ya Allah. Maknanya mudah-mudahan Allah bagi hidayah kan. Paling kurang soleh, tingkatkan jadi musleh, tingkatkan jadi musalleh. Musalleh ni penyertaan. Mana secara jamaah, secara kumpulan, secara organisasi, rancang benda-benda baik. Allahu akbar. Kadang tu kita mengharapkan orang yang tengok kita pun orang rasa tertarik untuk mendekati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu rahmat yang cukup besar untuk kita. Dan para penonton yang saya muliakan, masih lagi kita berbicara tentang sirah Sayyidina Talha bin Ubaidillah
Dan kita nak raikan Ustaz soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya, Ana Karnina di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, adakah sifat Sayyidina Talhah bin Ubaidillah seorang yang dermawan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak berwakaf dan berinfak, walaupun pada awalnya beliau adalah peniaga kecil? Apakah yang membuatkan beliau menjadi usahawan yang berjaya? Ni minta tips ni Ustaz. Mohon bicara Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i, biar tahu jangan keliru. Ni tips berniaga yang berjaya ni Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Mungkin ada kata apa? Amalan menjemput rezeki ke Ustaz. Sedikit dikongsikan kepada para penonton. Apa benda yang kita perlu faham pertama sekali, zaman Nabi SAW, orang Quraisy tu kebiasaannya memang dia dah berniaga. Dia ahli perniagaan. Allah sebut dalam Quran, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy, dia berdagang pada musim sejuk. Pada musim sejuk dia akan pergi ke Yaman, pada musim panas dia akan pergi ke Syam. Kan? Kenapa musim sejuk pergi ke Yaman? Kenapa musim sejuk pergi ke selatan? Sebab Yaman ni dekat dengan laut. Kan? Selatan bahagian dekat dengan laut. Jadi dengan laut dia humid tinggi. Mana dia punya kelembapan tu tinggi. Jadi panas. Jadi musim sejuk sedaplah pergi tengah laut. Contoh macam katakan kenapa dekat Eropah, kalau kita pergi Eropah kan. Kenapa tanah paling baik adalah negeri orang Islam, iaitu Andalusia. Sebab Andalusia adalah tanah bahagian selatan, bahagian Europe. Orang-orang Europe, Spain. Orang Europe kalau ke mana-mana, musim sejuk dia akan pergi ke Andalusia. Dia akan pergi ke Spain. Sebab apa? Dekat Spain tu musim sejuk, dia tak sejuk sangat. Tak macam British ke atas-atas. Jadi musim panas, dia akan pergi ke, musim sejuk, dia akan pergi ke Yaman. Musim panas, dia akan pergi ke utara, ke Syam. Sebab apa? Utara ni memang sejuk. Dia musim panas, tanah-tanah Syam ni, siapa pernah pergi Syria, pergi Palestin, tanah-tanah dia, musim panas tu, angin dia Masya Allah sejuk. Kalau kat Jazirah Arab, kat Mekah, kita duduk macam dekat oven. Angin pun panas. Dekat sana memang panas, tapi angin itu sedap. Haba dia. Kan? Maksudnya angin bayu lah. Kata orang Melayu kita kan. Bertiuplah angin bayu. Allah lagu kan. Allah maksudnya kenapa tu? Jadi maknanya dia adalah usahawan. Dan usahawan ataupun peniaga zaman Nabi SAW ada dua. Ada dua. Kan? Kita biasa dengar Sayyidina Abdul Rahman bin Auf adalah peniaga. Tapi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf sifatnya adalah dia adalah kita panggil sebagai pemborong. Dia pemborong. Dia pemborong. Dia duduk, dia borong-borong, dia jual. Abdul Rahman bin Auf. Kan? Bagi macam Nabi SAW, Sayyidina Talha, dia bukan pemborong. Dia adalah maknanya apa orang panggil memang usahawan lah. Ambil barang dekat Syam, dekat Yaman apa semua bawa ke Mekah. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni berniaga tapi dia pemborong, dia berada di tempat. Tapi sahabat Talha, mana dia pergi keluar. Sebab tu hebatnya ilmu Nabi SAW berniaga, dia bukan saja pemborong tapi dia keluar. Dia pindahkan barang dari satu tempat ke satu tempat. Ni kan. Cerita ilmu berniaga insya-Allah nanti kita tak buat khusus bukan maksudnya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Nanti kita boleh cerita model-model perniagaan Okey. So jadi saya suka nak ceritakan macam mana infaknya dia tu. Okey. Ketika Nabi SAW berhijrah, tahun Nabi berhijrah ni bila? 622 Masihi. Kan? Tahun bila? Tahun 1 Hijrah lah. Kalau 1 Hijrah, tahun Hijrah dia. Tapi Masihi dia 622 Masihi. Okay? Ketika Nabi SAW berhijrah, turun ayat hijrah kalau bulan Islam ni pada bulan Muharram. Nabi SAW berhijrah pada bulan Safar, sebulan selepas itu. Nabi berhijrah pada bulan Safar, sebulan selepas itu. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda, dia menetapkan kalender Islam bermula 1 Muharram. Sebab turun ayat hijrah pada bulan Muharram, kan? Nabi jadi sahabat berhijrah dulu ke Madinah. Sahabat berhijrah dulu ke Madinah. Kemudian Nabi sebulan selepas tu, bulan Safar, baru Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey, ketika Nabi turun ayat hijrah, Sayyidina Talha tak ada. Mana Sayyidina Talha ni pergi? Kan? Dia sedang berdagang ke Busra, ke Syam. Jadi maknanya kalau peta kita, kita tengok peta kita. Kita tak peta kita. Kita tak peta kita balik. Okey, kita tak peta kita balik. Jadi ini Mekah, ini Madinah, ini Syam, atas Syam. Atas Syam. Jadi maknanya ketika sahabat dan Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Sayyidina Talha tak ada, dia dekat Syam. Dia dekat Syam. Maka dia ketika Nabi berhijrah pada bulan Safar, Sayyidina Talha ni baru balik daripada Syam ni, singgah Madinah.
Dia tahu orang-orang Madinah menunggu kedatangan Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu, okey, tak apa. Tapi sebab dia nak berdagang ni. Jadi dia tengah berdagang, dia tengah bawa barang perniagaan. Maka dia pun turun ke Mekah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala jumpa Nabi SAW tengah jalan. Ini yang menarik. Maksudnya, bayangkan Nabi SAW, okay, kalau saya nak conteng sikit kan. Okey, Mekah ke Madinah, dia jalan dia straight macam ini tau. Dia straight macam ini. Maknanya Mekah, Madinah, jalan straight ini. Nabi SAW, dia berhijrah, dia jalan macam ini. Jalan dia bengkok-bengkok macam ni. Supaya tak diketahui oleh orang-orang kafir. Zigzag. Jadi, kalau ikut ahli sirah, 4 ke 7 batu tau, mil. 4-7 batu, maknanya di zigzag macam ini lah. Kan? Takdir Allah jumpa Talha bin Abu Ubaidah. Ketika Talha bin Abu Ubaidah jumpa Nabi SAW dengan Abu Bakar, okay, ini dalam Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan, lamma irtahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak hijrah daripada Mekah ila Madinah, fakana al-ghadu laqiyuhu Talhah bin Ubaidillah ja'iyan min asy-Syam. Dia jumpa Talhah yang datang daripada Syam. Kan? Fakasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar min thiyab Syam. Maka hijrah ni kan lama duduk. Maka dia tengok baju Nabi SAW dah agak berdebu. Diambil baju daripada Syam yang baru, yang cantik, dipakaikan kepada Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda. Dan dia kata, wahai Rasulullah, kan, aku daripada Madinah tadi, dulu nama Madinah Yathrib, Madinah. Mereka semua menunggu-nunggu kedatanganmu. Jadi menjadikan Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar mempercepatkan lagi perjalanan untuk pergi ke Madinah. Maka Sayyidina Talha radhiyallahu anhu arda, wahai Rasulullah, minta izin, aku balik ke Mekah dulu, selesaikan urusan perdagangan. Abu Bakar, engkau sangat bagus, kau temankan Nabi SAW, kau punya keluarga, aku jaga. Maka Talha turun ke Mekah dan dialah yang ambil berat, ambil tahu dan jaga anak-anak yang ditinggalkan. Sebab Abu Bakar ni ramai anak perempuan. Asma binti Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Jadi dia jaga dan dialah yang bawa Asma binti Abu Bakar, begitu juga Sayyidatina Aisyah dan anak-anak Sayyidina Abu Bakar yang lain berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan yang bagi Ustaz dan juga saudara penonton, kita ada pemanggil yang berikutnya di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Nama saya Syah Mizan bin Ismail daripada Puncak Alam, Selangor. Ya, silakan tuan. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan saya pada Sayyidina Talhah ni, 3 watak utama yang selalu berlegar dalam sejarah dia adalah Sayyidina Ali, Talhah dan juga Zubair bin Awam. Jadi peristiwa yang sedih yang selalu saya baca adalah ketika berlaku peperangan Jamal. Di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah. Yang mana Talhah ni menyebelahi Sayyidina Aisyah. Cuma saya nak bertanya, kematian dia tu, adakah semasa peperangan itu ataupun selepas peperangan itu berlaku? Ataupun dia dibunuh oleh pihak Ali ke, pihak ataupun pihak yang lain, orang ketiga? Baik. Persoalan saya, sebab 3 watak ni memang terkenal. Sebab Sayyidina Ali melihat pedang Talhah tu, dia berasa sedih. Kan? Dia kata, alangkah aku takkan hidup, alangkah aku mati 20 tahun sudah, tak berlaku benda ni. Nak tahu kematian tu, sebab kita sedih. InsyaAllah. Allah Alam. Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Masya-Allah, tabarakallah. Satu soalan yang cukup menarik. Kita nak merungkai misteri ataupun nak merungkai kekeliruan ni, mudah-mudahan kita tak kelirulah. Insya-Allah jawapannya Ustaz kita nak jawab selepas ini. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Janganlah Ustaz sampaikan biar tahu jangan keliru. Kita kembali dengan jawapan selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tak kira walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan kita terus sama-sama mematuhi SOP yang telah pun digariskan kepada kita. Kita masih lagi berjuang untuk mengarungi cabaran pandemik COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mengarungi cabaran dan juga ujian atau musibah yang cukup besar ini. Dan Ustaz, kita masih lagi berbicara tentang sirah Sayyidina Talha bin Ubaidillah, dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Banyak yang telah pun dikongsikan, dijawab dan juga dikupas oleh yang bahagia Ustaz. Dan kepada para penonton yang masih ingin mengajukan sebarang persoalan, jangan malu, jangan segan. Kata pepatah, bila orang tua-tua malu bertanya sesat jalan. Terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-881677 atau terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami. Laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa, seperti biasa, yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi. Kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Ustaz, kita nak teruskan, lanjutkan perkongsian kita tentang sirah Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Seperti tadi sahabat kita bertanya tentang perang Jamal. Kita nak simpan sikit Ustaz soalan tu. Kita nak masuk tentang perang lain dulu, iaitu perang Uhud. Sahabat kita yang bertanya di Facebook Izara, soalannya Ustaz: Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapakah ketika perang Uhud Rasulullah SAW menolak permintaan Sayyidina Talha bin Ubaidillah sebanyak beberapa kali dan meminta kaum Ansar terlebih dahulu mendahului ketika mana untuk mara berjuang menentang musuh? Dan yang kedua, apakah hikmahnya Rasulullah SAW ingin lihat kesungguhan dalam kesyahidan beliau sehingga digelarkan sebagai syahid yang hidup? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Sahabat kita bertanya di Facebook Ustaz. Okey. Terima kasih kepada yang bertanya ya. Okey. Sebelum saya teruskan soalan ni, kita tengok dulu formasi ataupun keadaan peta peperang Uhud. Jom kita tengok sini. Apa yang berlaku Okey. Okey. So, Jabal Uhud ataupun Gunung Uhud yang atas ni, dia lebih kurang 7 kilometer di Madinah. Jadi mana Gunung Uhud ni satu gunung yang terbentang dekat Madinah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah sebut menggambarkan kepada para sahabat, barang siapa yang menziarahi orang yang meninggal, dikurniakan pahala sebesar Gunung Uhud. Allah. Dan barang siapa yang menghantar sampai ke kuburan, diberi pahala 2 gunung Uhud. Allah. Gunung Uhud ni besar. Maknanya, dan dalam hadis Nabi SAW disebut Gunung Uhud ni, walaupun kita tengok dia macam batu-batu yang terbentang di Madinah, tapi Nabi SAW kata dia hidup dia seolah-olah apa? Nabi kata Uhud ni kita mencintai dia dan dia pun mencintai kita. Allahu Akbar. Maknanya seolah ada sesuatu yang Nabi cuba sampaikan kepada mengenai Gunung Uhud ni. Okey. Kalau kita pergi ke Madinah, ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, kita akan biasa manjat bukit kecil ni. Bukit kecil ni dia bukan Gunung Uhud. Dia dipanggil Jabal Rummat. Jabal Rummat ni maknanya bukit pemanah. Maknanya dia bukit pemanah. Dia ni bukit pemanah. Jadi kita akan naik atas sini. Sini yang makam 70 syuhada. Jadi maknanya kat sini, sini ada masjid sekarang. Ada tengah buat masjid. Sini ini kalau kita naik Gunung Uhud, kita makam dekat sini. Okey. Apa yang jadi ketika itu, Nabi SAW meletakkan pemanah di sini. Nabi SAW bertahan maknanya dengan sahabat-sahabat di sini. Kenapa Nabi SAW berada di sini? Mudah, maksudnya sini ada gunung pemanah, jadi apa-apa boleh berlindung di bukit sebab bilangan mereka tak ramai. Bilangan para sahabat di ketika berperang Uhud kurang lebih 1,000 orang. Itu pun ada yang balik, orang munafik balik sebagainya. Orang kafir 3,000 orang. Okey, Madinah di sini. So maksudnya Nabi bertahan di Gunung Uhud. Okey. Jadi formasi pertama adalah Nabi letakkan pemanah. Sebab apa? Kalau nanti diasak, orang Islam mengasak begini, mungkin orang kafir akan pergi pusing. Sebab itulah diletakkan pemanah supaya apa?
Kalau tentera datang nak pusing, panah. Jadi dia tak boleh nak pusing ke belakang. Jadi pada permulaan strategi Nabi SAW maknanya mengenai meletakkan pemanah semua betul kan. Jadi mana ketika peperangan mula berlaku, maka orang Islam mula asak kan, dan orang Islam ni sifatnya adalah mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia kan. Mereka mencintai akhirat lebih, orang kafir mencintai dunia itu, tapi orang Islam mencintai akhirat sebab akhirat sebahagian kehidupan kita. Jadi orang Islam beranilah, nak kata pepatah Melayu hadis Melayu hadis Rasulullah, berani hilang tak hilang, berani mati tak mati. Kalau orang berani ni maka dia tak hilang Jadi maknanya ketika perang berlaku, para sahabat pun maknanya asak-asak orang kafir pun dah start berundur. Jadi dia berundur, ada yang mati orang kafir, jadi maknanya berundur. Jadi dah berundur sampai ke sini. Jadi pemanah di Gunung Uhud tengok, wah dah menang. Jadi ada senjata-senjata, ada harta yang ditinggalkan di sini. Kita tolong kumpulkanlah. Mereka turun. Padahal Nabi kata jangan turun. Ketika mereka turun, tentera berkuda orang-orang kafir pergi ke belakang. Jadi sebelum ni nak pergi belakang tak boleh. Sebab apa? Sebab ada pemanah yang mengawal. Jadi pergi ke belakang, serang di belakang sini. Allah. Bila serang belakang sini, orang Islam di kelang kabut. Orang kafir datang balik kemari. Allah. Itu jadi kelang kabut. Dan sebab itulah makam syuhada ada di sini. Yang 70 syuhada tu kenapa dekat sini? Sebab ini memang berlaku peperangan yang memang terkepung. Jadi ketika terkepung, apa strategi dia? Berundur di sini. Di sini ada satu gua Di satu gua kan. Biasanya kalau saya bawa orang tak ramai ke Mekah, saya akan tunjukkan gua tu. Gua berdarah. Gua berdarah sebab sini. Jadi maknanya di sini ada gua. Jadi Nabi SAW berundur dengan para sahabat ke sini. Ketika berundur itulah orang kafir asak. Tujuannya hanya satu. Mereka ingin membunuh Nabi SAW. Itu dia fokus tujuan dia. Maka ketika itulah kan, beberapa para sahabat melindungi Nabi SAW. Antaranya banyak para sahabat daripada orang Ansar kan, dan banyak mereka syahid. Dan Nabi SAW sendiri, maknanya orang kafir nampak Nabi bunuh, dihujani dengan panah. Kan? Mereka datang kan, sampai Nabi SAW ada topi besi. Kalau kita nak faham, kalau topi besi ni dia ada pengikat pada macam pakai topi keledar lah. Kita pakai topi keledar ada pengikat dia kan. Ada klip sini. Sampai orang kafir tetap dan kena kepada topi besi Nabi SAW. Sampaikan klip sini masuk dekat pipi Nabi SAW. Itu apa yang jadi pada peperangan Uhud kan, kepada baginda SAW. Dan antara orang yang sama-sama side by side dengan Nabi SAW di saat-saat genting itu adalah Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Sampai Nabi SAW menyatakan bahawa ketika itu aku nampak di kanan aku Jibril dan di kiri aku ada Sayyidina Talhah. Dan sebab Nabi pun dah luka agak berat juga, Talhah juga luka. Sampai dalam rawi menyatakan dia mempunyai luka kesan daripada panahan dan tetakan daripada musuh 75, tak kurang daripada 75 tetakan dan panah. Kan? Ada satu anak panah yang terkena di bahagian sini dia. Kan? Bahagian bahu ni, mana otot sini kan. Sendi sini yang menyebabkan Talha punya tangan sampai ke akhir hayat dia memang tangan dia tak macam tak kuat. Kan? Di sini. Panahan di situ. Dan putus beberapa jari. Sayyidina Talha ketika mempertahankan Nabi SAW. Jadi maknanya memang telah luka parah. Jadi apabila sampai ke bukit ini, maka Nabi pun dalam keadaan parah. Maka Nabi nak naik, kalau kita panggil bukit berdarah tu kan, mana nak naik atas tu kan, Talha jugalah yang membahu Nabi untuk naik ke atas. Naik ke atas gunung itu. Kan? Untuk tolong ampu untuk Nabi SAW naik. Dan para sahabat maknanya bertahan di sini. Yang orang kafir kemudian tak boleh masuk lah. Maknanya semua berkumpul di sini. Jadi bibi kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, itu yang maknanya melihat keadaan Talha yang memang agak cedera je agak parah, kan? Dan itu yang Nabi SAW kata, kan? Man sarrahu an yanduru ila syahidul yamshi alal ard ala wajhil ard fanzuru ila Talhah bin Ubaidillah. Siapa yang nak tengok, kan? Orang yang diberi kelebihan syahid yang berjalan di muka bumi, maka hendaklah kamu melihat Talhah bin Ubaidillah. Maknanya satu hal walaupun dia tidak syahid, tapi pahala syahid dibagi pada dia. Satu hal kelebihan dia
ketika side by side dengan Nabi SAW Sallallahu alaihi wasallam. yang akhirnya mempertahankan Nabi sampai mengorbankan diri dia sampai dia juga luka parah dalam peperangan itu. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Satu pengorbanan, kata nak korbankan nyawa demi orang yang dicintai ini satu benda yang besar, Ustaz, masya-Allah, tabarakallah. Dan begitulah yang dilakukan oleh Sayyidina Talha bin Ubaidillah, sanggup berjuang sehingga ke titisan darah yang terakhir. Tetapi masya-Allah, tabarakallah, beliau tidak syahid, Ustaz, beliau mempertahankan baginda Nabi SAW dengan kekuatan, seluruh kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Hari ini kalau kita pergi ke tempat yang Ustaz ceritakan tadi, antaranya Bukit Barat tu mungkin susah sikit lah nak masuk, Ustaz, sebab sekarang ni pun dengan musim pandemik COVID-19. Kita doakanlah mudah-mudahan dapat kembali kita ke normal yang biasa, insya-Allah. Seterusnya dapat kita ziarah ke sana. Dan berikutnya, Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, juga ada kaitan dengan perang yang Ustaz ceritakan tadi. Mahani Muhammad di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah Sayyidina Talha digelar hero perang Uhud? Kerana perang Uhud juga digelar Hadza Yaumul Uhud. Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallah khair. Okey. Jadi apa yang kita nak tengok apa yang berlaku peperangan Uhud. Ketika peperangan Uhud berlaku, perancangan Nabi SAW pada permulaan menggetarkan hati musuh sampai mereka berundur. Sampai sahabat, ada sebagian sahabat ketika itu tak perasan bahawa mereka turun daripada bukit untuk sama-sama mengumpulkan apa yang ada, ditinggal orang kafir. Akhirnya orang kafir ambush daripada belakang tentera berkuda tu sampai keadaan menjadi yang sangat beratlah. Okey. Jadi Sayyidina Ubaidillah ni banyak diberi gelaran, Sayyidina Talha ni banyak diberi gelaran oleh Nabi SAW. Antara Nabi SAW pernah menggelarkan Talha Al-Jud, Talha yang pemurah, sebab usahawan dan menginfakkan hartanya. Antaranya Talha Al-Khair, mana Talha yang baik. Itu antara gelaran Nabi SAW. Antaranya digelar sebagai Hadza Yaumul Uhud. Ini Yaumul Uhud. Ini hari Talha. Sampai Nabi SAW sebut kata Talha, ketika Talha dah luka parah ni, luka parah dengan tidak kurang dari 75 kesan, mana panahan yang terpacak di badannya dan juga kesan tetakan daripada pihak musuh. Tetap dia memberi bahunya untuk, maknanya Nabi pijak, naiklah ke bukit itu. Sampai kata Nabi SAW, Aujabat Talha, maknanya kau akan dapat syurga Talha, kau akan dapat syurga Talha, kata Nabi SAW. Ini yang peristiwa berlaku macam mana kesungguhan dan dalam melindungi orang yang sangat dicintai Nabi SAW. Nabi melindungi dia dan dia melindungi dia. Dan dia melindungi Nabi SAW. Sampai kata Nabi SAW ketika perang Uhud, laqad ra'aituni, aku melihat Yaumul Uhud, wa ma fil ardi qurbi makhluk ghaira Jibril an yamini wa Talha an yasari. Ketika dah memang sahabat seorang demi seorang tumbang, kena panah, mana diasak oleh orang kafir ini, begitu kena tetak dan sebagainya, sampai orang kafir dah rapat dengan Nabi SAW dah. Ketika itu aku dapat hanya melihat ketika itu Jibril an yamini, Jibril kat kanan aku dan Talha dekat kiri aku. Orang yang melindungi Nabi SAW. Ini yang antara kelebihan Talha sampai dijamin oleh Nabi. Aujabat Talha. Ini hari Talha lah, dan dia dapat syurga. Dan dia syahid yang berjalan, walaupun dia tak syahid ke situ, tapi syahid diberi kelebihan syahid, kerana maknanya kesungguhan dalam menyempurnakan peperangan Uhud. Allah. Ustaz bercerita tentang Bukit Uhud. Saya teringat ada satu kisah yang disebutkan dalam syair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ketika mana diceritakan Bukit Uhud ni kuat bergoncang sebab ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di atasnya dan juga memanjat kepada Bukit Uhud, sehinggalah disaksikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman, sehingga bergoyang ni terkejut. Bila terkejut ni, baginda Nabi SAW menenangkan Bukit Uhud, lalu menendang Bukit Uhud supaya mendiamkan. Sebab takutlah bila tengok bukit bergoncang ni, kenapa tiba-tiba rupanya gembira Nabi pijak belakang. Masya Allah, tabarakallah. Inilah antara gambaran yang diberitakan betapa bukit juga gembira dengan kehadiran baginda Nabi SAW. Apalah kita sehingga kita malas untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Ustaz, InsyaAllah tabarakallah, kita nak sambung lagi Ustaz dengan soalan yang berikutnya menerusi sahabat kita juga di Facebook yang bertanya. Liz Kaiman, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Soalannya Ustaz, apakah peranan Sayyidina Talhah bin Ubaidillah dalam peperangan dan adakah beliau mengikuti semua peperangan yang disertai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jazakallah khair dari Kota Kinabalu Sabah, KK Sabah. Okay, terima kasih kepada puan yang bertanya. Sayyidina Talha ni adalah orang yang awal masuk Islam. Kan? Jadi bonding dia ataupun kaitan rapat hati dia sangat rapat dengan Nabi SAW. Kan? Jadi Sayyidina Talha ni mengikuti seluruh peperangan yang dihadiri oleh Nabi SAW kecuali peperangan Badar. Kan? Ketika peperangan Badar, Sayyidina Talha kan perang Badar ni berlaku pada 2 Hijrah. Ketika itu Sayyidina Talha sedang peranan dia adalah ketika itu antaranya membangunkan ekonomi. Jadi beliau berdagang. Beliau pergi berdagang ke Syam. Maknanya pergi ke atas, Madinah tu pergi ke atas. Jadi ketika peperangan Badar saja, maka Sayyidina Talha tidak bersama dengan Nabi SAW. Jadi ketika Nabi SAW maknanya balik di peperangan Badar, Sayyidina Talha pun baru pulang daripada Syam itu. Tapi dia mengikuti semua keseluruhan peperangan Nabi SAW. Dia ada orang yang sentiasa berada di sebelah Nabi SAW dalam peperangan-peperangan. Jadi bila balik peperangan Badar, ini saya nak kirim balik cerita yang pernah kita kisahkan dulu. Balik di peperangan Badar, ada satu peperangan kecil dipanggil peperangan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni orang Yahudi di Madinah yang tiba-tiba menjadi sombong dan kata, Muhammad ni kita nak serang-serang kita kalahkan Muhammad. Tiba-tiba menjadi sombong. Cakap besar. Dia balik peperangan Badar ni. Tiba-tiba memang menjadi sombong. Maka Nabi SAW dengan para sahabat termasuk Talhah, maknanya kepung apa Bani Qainuqa ni, kan? Rupa-rupanya dia menjadi sombong kerana dia menyimpan satu rahsia. Apa dia? Dia menyimpan 3 pedang para nabi-nabi terdahulu yang sepatutnya diserahkan kepada Nabi akhir zaman. Oleh kerana Nabi akhir zaman tu daripada bangsa Arab, dia tak nak serahkan pedang tu. Dia kata, pedang Nabi ni ada kat kita. Kan? Apa kita nak takut? Kan? Pedang tu, pedang Al-Qul'a, pedang Nabi Ibrahim AS. Pedang Al-Batar. Pedang Al-Batar tu pedang Nabi Daud AS. Kan? Nabi Daud AS. Di pedang Al-Batar ni tertulis 9 nama Nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Itu pun dia tak nak percaya. Allahuakbar. Kan? 9 benar. Dan ada depan mata bukti tu. depan mata. Dan pedang Al-Batar ini pedang yang Nabi Daud AS gunakan untuk membunuh Jalut. Kan waktu zaman Nabi Daud ni 1000 tahun sebelum Masihi. Kan ketika itu besi baru ditemui ya. Maknanya 1000 tahun sebelum Masihi ini perpindahan antara Bronze Age ke Iron Age. Zaman gangsa ke zaman besi. Jadi besi baru ditemui, lepas tu Nabi Daud tu antara kelebihan dia boleh menempa besi dengan tangan dia. Besi ni, ibu kakak tuan-tuan sekalian ya. Dia boleh mula start merah dengan suhu 750 darjah. Allahuakbar. Dia start mencair 1500 darjah Celsius. Start mencair, melting, mencair 1500. Bayangkan berapa panas tangan Nabi Daud AS sampai boleh membentuk besi itu. Boleh tak bayangkan mukjizat dia? Kan? Mana ketika dia nak membentuk besi, Allah bagi berapa panas tangan itu boleh membentuk besi itu. Masya-Allah. Ini kita kadang tengok cerita Nabi kan. Mukjizat kan. Dan rupanya ketika Bani Qainuqa dikepung, mereka kata, okey, sorry lah, mana kami jadi sombong, kami sebenarnya ada rahsia. Maka diserahkan pedang itu kepada Nabi SAW. 3 pedang tadi itu. Dan mengikut sebahagian ahli rawi, pedang Al-Battar inilah pedang yang akan digunakan oleh Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal di Babun Lud. Dari satu tempat bernama Babun Lud, satu kota kecil di Palestin, 15 km daripada Tel Aviv. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah Ustaz, kita masa amat mencemburui kerana kita nak tamat di sini. Saya khusyuk mendengar perkisahan daripada Ustaz tentang Sayyidina Talha bin Ubaidillah. InsyaAllah kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran di TV9. Saudara biasakan kehidupan normal baharu, dakwah dan ialah Ustaz sampaikan biar tahu. Jangan keliru kembali bergabung di TV9 selepas ini.
Alhamdulillah, lanjutan siaran 30 minit tambahan di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira di mana jua kita berada, terus kita mematuhi SOP yang telah pun digariskan oleh pihak kementerian dengan usaha untuk kita melatakan lengkung dan juga untuk kita sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini. Dan kita masih lagi dalam sirah Sayyidina Talha bin Ubaidillah, dan kita masya-Allah tabarakallah masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Dan kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah yang ingin terus mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan seperti biasa Ustaz, kita masya-Allah tabarakallah kita nak raikan soalan menerusi sahabat kita. Tapi sebelum itu Ustaz, kita berbicara tentang sirah para sahabat, tentang baru-baru ni pun kita menyebutkan tentang kelahiran Nabi SAW. Kalau kita lihat, kalau kita saksikan dalam kitab-kitab yang terdahulu, antaranya kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa AS dan juga kitab Injil, diberitakan tentang kelahiran dan juga kemunculan Nabi akhir zaman. Dan berita ini disampaikan melalui kitab-kitab mereka kepada ahli kitab untuk supaya Allah Ta'ala nak mereka beriman kepada Nabi akhir zaman. Tetapi ada juga yang menyalahi perkara tersebut. Dan kita zaman sekarang ini, kita juga dalam rangka sedar ataupun tidak melalui proses seperti itu juga seolah-olahnya. Dan kita diberitakan tentang gambaran kiamat, gambaran akhir zaman, kemunculan Imam Mahdi, kemunculan Nabi Isa AS, dan antaranya kemunculan Al-Masihud Dajjal. Tetapi masih lagi ada antara kita yang menolak perkara tersebut. Dan seolah-olahnya sinkronis, Ustaz, sama perkara tersebut. Mungkin ada komen sikit pada Ustaz. Okey. Jadi Nabi SAW perkataannya Shadiqul Masduq, benar lagi dibenarkan. Ya. Saya nak bawa contoh, beberapa contoh. Contohnya antaranya Nabi SAW pernah ketika peperangan Khandaq, jadi ketika para sahabat sedang menggali parit, jadi ada satu batu besar. Sahabat tak mampu nak pecahkan. Nabi SAW minta segelas air. Dengan tangan baginda yang mulia, Nabi tuangkan air ini ke batu ini. Kerana Nabi minta beliung, Nabi SAW pun menghayunkan beliung ini. Jadi terkena beliung ke batu ini, terpecik api, Nabi ucapkan Allahu Akbar. Dihayunkan untuk kali kedua, terpecik api, sekali lagi Nabi SAW mengucapkan Allahu Akbar. Dihayunkan untuk kali ketiga, sekali lagi Allahu Akbar, maka terpecah batu ini. Maka para sahabat yang ada di sekeliling Nabi SAW melihat baginda macam seolah-olah Nabi berada di dunia dia seolah-olah. Dan mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Tuan begitu bersungguh-sungguh bertakbir seolah-olah ada sesuatu yang Tuan nampak?" Maka apa kata Nabi SAW? "Percikan api pertama, aku melihat kota Yaman jatuh ke tangan kamu." Allah. Siapa kota Yaman? Keturunan Abrahah. Orang yang pernah bercita-cita nak menghancurkan Kaabah. Dia akan jatuh ke tangan kamu. Percikan api yang kedua, aku melihat kota Parsi jatuh ke tangan kamu. Allah. Percikan api yang ketiga, aku melihat kota Rom akan jatuh ke tangan kamu. Dan kota Rom ni, siapa yang menombangkannya sebaik-baik pemimpin dan pengikut dia sebaik-baik pengikut. Jadi selepas Nabi wafat pada tahun 10 Hijrah, benar, tahun 12 Hijrah, kota Yaman jatuh ke tangan Islam. Allahu Akbar. 14 Hijrah, kota Parsi jatuh ke tangan Islam. 17 Hijrah, tanah-tanah jajah Rom mula jatuh ke tangan Islam. Tapi kota Konstantinopel belum lagi. Jadi antara sahabat yang begitu bersungguh untuk menumbangkan kota Konstantinopel adalah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi tak berjaya. Makamnya ada di sana. Diwaris selepas habis zaman sahabat, diwariskan hadis ini kepada anak sahabat. Anak sahabat berusaha untuk menumbangkan kota Konstantinopel. Tak berjaya. Disambung oleh cucu, zaman cucu pun tak berjaya. Sehinggalah diwariskan hadis ini berzaman ke zaman. Adakah hadis ini tak benar? Mustahil, sebab Nabi sebut mesti jadi. Sampailah pada 1453 masih, satu orang bernama Muhammad yang gelarannya Al-Fatih berjaya menumbangkan kota Konstantinopel dan menukar nama Konstantinopel dengan nama Istanbul, iaitu Islam untuk selama-lamanya. Dalam dunia ini ada dua kota, ibu kota yang diberi nama Islam untuk selama-lamanya. Satu Istanbul, iaitu ibu kota Turki sekarang ini, dan satu lagi Islamabad, Islam untuk selama-lamanya, Pakistan.
ketika Qaid Azam Ali Jinnah mensyariatkan Pakistan sebagai negara Islam, maka ibu kotanya dinamakan sebagai ibu kota Islamabad. Islam untuk selama-lamanya. Jadi maknanya hadis Nabi sebut mesti betul. Kan? Dan banyak lagi hadis Nabi tentang akhir zaman. Tapi nanti sama juga macam ahli kitab zaman Nabi. Ada orang yang menentang, ada orang yang menolak, ada orang yang tak percaya. Sama juga zaman ini, ada yang orang tak percaya hadis Nabi. Dan ketika itu, kita mohon pada Allah supaya kita tergolong daripada golongan orang yang percaya. Dan bersama dengan orang yang disabdakan oleh Nabi SAW. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama muhasabah diri kita, Ustaz. Kerana tandanya begitu banyak kepada para penonton, tandanya begitu banyak untuk kita sama-sama renung dan muhasabah. Dan antaranya, Ustaz, hari ini kekeliruan dalam bidang ilmu juga tidak kurang hebat, Ustaz. Dan memerlukan kepada kita untuk kita menapis yang mana ilmu yang benar, yang mana yang hak, yang mana yang batil, Ustaz. Dan sebab itu kita memerlukan guru yang mursyid, Ustaz. Dan berikutnya, Ustaz, begitu juga yang berlaku kepada persoalan yang diajukan oleh sahabat kita tadi. Kalau tidak ada guru yang benar menjelaskan tentang kisah perang Jamal, Ustaz, di awal tadi pada pemanggil kita yang bertanya tentang rentetan kronologi apakah sebenarnya yang berlaku dalam perang Jamal. Adakah benar seperti yang disebutkan? Memerlukan penjelasan yang teliti kerana kita tidak mahu ada kesalahan fakta. Sedikit daripada Ustaz. Okey. Perang Jamal ini adalah satu perang, dia sebenarnya bukan purposely untuk berperang. Dia bukan untuk berperang pun. Okey. Ketika Sayyidina Osman radhiyallahu anhu wa arda syahid, maknanya kena bunuh, ketika sedang membaca Al-Quran, darahnya tersimbah di Al-Quran itu. Kemudian orang mencari siapakah khalifah seterusnya. Akhirnya mereka berbai'ah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dibawakan Al-Quran yang tersimbah darah ini kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda. Maka dibawa ke sana Quran ini, dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah akan mengadili orang yang membunuh Sayyidina Osman. Pendekkan cerita pasal Quran ini saja. Quran ini kemudian berada di Basrah sampai kurun ke-13. Ada satu panglima Islam bernama Amir Timur, atau dikenali orang barat sebagai Timur Len. Timur Len ini tawan, dia panglima, dia tawan Basrah, diambil Quran ini bawa ke negeri dia Samarkand. Samarkand kan sekarang Uzbekistan. Ketika Uzbekistan dijajah oleh Red Army Rusia, maka Quran ini berada di Saint Petersburg. Ketika Uzbekistan mendapat kemerdekaan, orang Islam minta balik Quran ini. Quran ini dibagi balik ke Uzbekistan. Sekarang berada di Tashkent. Di Tashkent Quran, dan masih lagi ada kesan darah simbahan daripada darah Sayyidina Osman radhiyallahu anhu arda. Jadi ketika Sayyidina Osman syahid, dibunuh, ini saya ingat lagi tadi hadis yang kita baca, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, ketika itu ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair dan Sayyidina Talhah. Maka Nabi kata apa? Di kalangan kita ni ada Nabi, An-Nabi was-Siddiq was-Syahid. Betul. Maksudnya Nabi SAW itu Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair, Sayyidina Talha syahid. Betul apa yang disebut Nabi SAW. Gambaran awal diberikan oleh Nabi SAW. Nabi kata ihdi, maknanya tenang dan tabah kamu semua. Ada kalangan kamu adalah As-Siddiq, ada kalangan kamu syahid. Betul. Okey. Jadi ketika Sayyidina Osman dibunuh, Sayyidina Osman memang mempertahankan ketika dia ditikam. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, wahai kekasih hati, tak lama lagi kita akan bertemu. Saksikanlah aku telah menyempurnakan amanah sebagai khalifah ni. Saksikanlah ya Allah, aku rindu bertemu dengan kekasihku Muhammad. Sayyidina Osman Okey, dan syahid dan dimakamkan di Baqi'. Maka ketika itu Sayyidina Talhah dengan Sayyidina Zubair. Zubair dia kata okey, tak apa. Sayyidina Ali sebab keadaan agak huru-hara, kita bai'ah dia sebagai khalifah. Kemudian biar aku pergi ke Basrah, Sayyidina Talhah ke Basrah, Sayyidina Zubair ke Talhah. Kita cari orang yang bunuh Sayyidina Osman, dah lari ni, kita cari mana dia. Kita cari untuk kita adili dengan hukuman qisas. Hukuman qisas. Jadi ketika 4 bulan mereka cek dan mereka jumpa dan mereka tahu siapa-siapa yang bunuh, siapa-siapa kerja mana siasat, mereka balik kepada Madinah. Maka ketika itu Sayyidina Ali karamallahu wajah
belum lagi memulakan untuk hukuman qisas ini. Maka dia bergerak ke Basrah, ke Sayyidina Ali, pemerintahan di Kufah sana, kan, bersama dengan Sayyidina Aisyah. Dan peperangan itu dipanggil peperangan Jamal kerana kenderaan yang digunakan adalah unta. Okey. Sampai di sana, sampai di Basrah sana, kan, pendekkan cerita, sebenarnya bukan untuk peperangan. Nak ceritanya kami dah dapat senarai nama siapa yang membunuh untuk kita jalankan hukuman qisas. Kan? Tapi ketika itu dia bukan ada sistem komunikasi yang telefon apa semua. Katakan saya sampaikan kepada dai. Kan? Mungkin bila sampai dai ceritakan pada seseorang yang lain dengan intonasi berbeza, dengan pemilihan perkataan, mungkin jadi salah faham dan sebagainya. Kan? Jadi orang-orang yang kena hukum qisas ni ada juga ketika itu dia kata, "Oi, habislah kita kali ni, kita kena hukum qisas lah." Kan? Jadi dia dah mengapi-apikan sampai akhirnya bermulanya orang menyerang maknanya grup Talha, Sayyidina Zubair dan Sayyidina Aisyah. Maka yang awal kena lembing adalah Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Allahu Akbar. Kan? Di kakinya, kemudian kalau terkena urat besar atau atri dia, atri yang mengalirkan darah yang banyak, akhirnya syahid dia. Itu yang ketika Sayyidina Ali dengar bahawa Sayyidina Talha yang disayangi, yang sama-sama dengan Nabi SAW awal masuk Islam, maka Ali kata macam, aduh kenapa benda ni berlaku. Kan? Itu ralat sikit lah. Memang ralat. Itu yang disebut, memang Ali sebut macam, kalaulah dia kata andai kata maknanya ni uluhan sebagai manusia, kan, kalau aku mati dulu pun tak apa. Macam sedih sangat kan, maknanya kejadian itu. Dan apabila bertemu saja Sayyidina Ali dengan Aisyah, terangkan benda yang sepatutnya, maka baliklah Sayyidina Aisyah ke Mekah dengan orang Islam yang berada di sini. Hilang segala kekusutan, Hilang segala kekusutan itu. Ketidaktahuan tadi. Masya-Allah, tabarakallah, ni satu perkara yang perlu sama-sama kita ambil fakta yang tepat tentang perang Jamal. Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan. Kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan sirah Sayyidina Talha bin Ubaidillah bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Alhamdulillah Ustaz, di minit-minit terakhir ini Ustaz, kita Alhamdulillah menekuni akan kisah seorang sahabat yang dijamin syurga oleh baginda Nabi SAW, ada 10 orang. Dan juga kesyahidan beliau memberi satu pemangkin semangat kepada kita untuk kita sama-sama hayati walau apa jua yang berlaku. Inilah cabaran kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, asalkan kita dapat cinta Allah, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah antara kebahagiaan yang tertinggi yang diidam-idamkan oleh kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi di minit-minit terakhir ni Ustaz, soalan daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya, Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama soalannya Ustaz, di dalam sirah Sayyidina Talha hanya nama ibunya yang disebut. Bagaimanakah hubungan beliau dengan ayahnya atau keluarga terdekatnya yang lain? Dan yang kedua, adakah pernah Rasulullah SAW meninggalkan apa-apa pesanan kepada Sayyidina Talha sebagaimana yang pernah Rasulullah SAW sebutkan kepada beberapa sahabat yang lain? Terima kasih Ustaz dan Da'i, biar tahu, jangan keliru. Dan mungkin di minit terakhir ini Ustaz juga boleh selitkan sedikit apakah antara pengajaran, ibrah yang besar yang kita dapat sama-sama aplikasikan dalam kehidupan tentang Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Sedikit pada Ustaz. Okey, ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian kan. Okey, memang kalau kisah orang Arab ni, contoh macam Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri, maknanya kita pernah bincang Sa'ad bin Waqqas, semua adalah kisah dengan ibu dia.
Kan? Sebab bagi orang Arab, ibu dan ayah ni, maknanya ibu tu sendiri adalah satu benda yang memang rapat, dan kisah bagaimana ibunya tak suka dia masuk Islam, maknanya banyak kisah pasal ibu dia. Ayah ni kadang-kadang walaupun tak suka tapi macam tak cakap lah. Mak ni cakap, kenapa macam ini? Kenapa macam ini? Kau ni macam contoh macam ibunya Sa'ad bin Waqqas kan. Kau masuk Islam, mak mogok lah, mak tak nak makan. Sampai mak mati pun tak apalah. Kan kisah Sa'ad bin Waqqas mak dia. Begitu juga dengan Mus'ab bin Umair dengan mak dia. Begitu juga dengan Sayyidina Talha juga dengan ibunya juga. Ibunya tak suka, marah dia, pukul dia dan sebagainya. Tapi itu antara rencam ataupun rencah dalam kisah-kisah bagaimana mereka mempertahankan keimanan mereka itu. Okey. Kemudian soalan yang kedua tadi mengenai pesanan. Jadi banyak pesanan-pesanan kepada para sahabat, khusus pada Talha. Antaranya macam saya sebut tadi lah, macam ketika di Hira tu, dia antara awal masuk Islam, kata ihdi, maknanya tabahlah, bertabahlah. Kau maknanya akan digambarkan akan syahid satu hari nanti, bertabahlah. Kan? Maksudnya itu akhirnya sejarah menyaksikan Sayyidina Talha akhirnya syahid di dalam peperangan Jamal. Okey, so jadi maknanya sebagai kesimpulan yang boleh kita kongsikan pada pagi yang berbahagia ini. Okey. Ashabikan nujum, kata Nabi SAW. Sahabat-sahabat aku seperti bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Mana satu yang engkau ambil untuk jadikan panduan, maka kamu akan dibagi hidayah. Okey. Jadi kalau kita tengok bintang pada hari ini, antara peranan bintang litah tadu untuk kamu ambil sebagai maknanya panduan. Contoh katakanlah dulu orang buat kompas apa semua berpandukan bintang. Betul. Kan? Contoh macam dalam hadis Nabi SAW sebut, satu hari penyakit berlaku di kota Madinah, penyakit pokok. Nabi sebut nanti kalau timbulnya bintang Suraya, maka penyakit ini akan hilang. Bintang Suraya ni kalau di Jazirah Arab, bintang Suraya ni bintang yang permulaan sebagai bermulanya musim panas. Bintang Suraya ni tanda bermula musim panas. Jadi betul. Mana bintang Suraya tu mula keluar saja, nampak saja mula musim panas saja, penyakit-penyakit hilang. Penyakit pokok itu tu yang berada di Madinah. Kaji bintang kan? Kaji bintang. Kaji bintang. Sebenarnya bintang ni adalah satu yang boleh kita bagi panduan. Jadi bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Mana satu sahabat yang kamu nak ambil panduan, kamu akan dibagi hidayah. Kita menelusuri kisah Talhah bin Ubaidillah ni. Yang pertamanya adalah orang yang mencari dan juga menyokong Nabi dengan betul-betul, sehingga mengorbankan bukan saja hartanya, malah jiwa dia. Kita melihat dalam peperangan Uhud, kan? Dan juga satu orang yang sangat mencintai kaum muslimin. Bayangkan ketika Sayyidina Osman dibunuh, di antara orang yang awal kita cari untuk hukuman qisas. Jadi maknanya kita dengan saudara-saudara se-Islam kita ni, hendaklah kita sentiasa mencari perdamaian. Titik persamaan. Memang sebagai manusia kita akan ada perselisihan, tapi kita disatukan dengan akidah. Betul. Bayangkan sampai bila soalnya kita nak bergaduh. Betul. Besok depan Nabi malu tak? Allah, Ini bukan cerita kat dunia yang berapa hari lagi lah kita ada. Besok depan Nabi, bayangkan. Apa nak jawab depan Nabi SAW? Jadi walaupun kita bersedia faham soal apa pun pahaman dan sebagainya, tapi kita kan ada satu akidah. Kita percaya pada Allah, kita percaya pada Rasul. Dan jangan sampai perbalahan kita ni dia ambil kesempatan kepada orang-orang yang ada kepentingan. Apa pun dia, kita pun tak tahu. Tuan-tuan jawablah. Bersatulah di atas nama akidah, keimanan. Jadi ini yang ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim wa arda. Sebut saja pasal keimanan, persekutuan, mereka akan bersatu. Sampai mereka mempertahankan benda perkara itu. Antara lain yang boleh kita ambil iktibar daripada sifat Talha ni, iaitu sifat pengorbanan, bukan saja spesifik harta lah. Harta. Maknanya kita ada harta yang kita bagi, itulah yang kekal. Yang kita simpan itulah yang akan habis. Jadi hari ini kita bagi macam mana Talha, dia ahli perniagaan dan antara orang yang banyak mengorbankan harta untuk agama Islam. Saya nak bagi satu perumpamaan. Saya selalu bagi contoh hari ini. Saya katakan saya ada 100 beg hadai. Saya ada 100 beg. Tangan saya ada 2 saja. Habis program ni, saya nak angkat semua beg saya takkan tak mampu angkat. Maka apa saya buat, boleh tak tolong dai, boleh tak tolong angkat beg saya? Maknanya boleh tak tuan, boleh tak semua tolong angkat beg saya?
Oleh kerana nak bagi kereta saya kan. Oleh kerana beg ni beg saya, sampai kereta dia mesti pulang dekat saya. Allah Akbar. Sebab ni beg saya, dia mesti pulang dekat saya. Kan? Macam tu juga. Kita kat dunia ni, kita nak bawa semua harta kita ke akhirat, kita tak mampu. Tak mampu. Kita minta tolong orang bawakan. Siapa orang itu? Rumah anak yatim, Allah Akbar. masjid, madrasah, kan? Fakir Orang miskin. susah, fakir miskin, kan? Dan macam-macam lagi. Allah. Mereka tu, sebab itu harta kita nampak kita bagi tu, kita nampak kita bagi macam kita habis. Tapi Betul. tak. Allah Dia Akbar. tolong bawakan kita. Allah. Dan ke akhirat, sebab itu harta kita mesti akan balik lagi. Allahu Akbar. Itu antara yanfad. itu antara iktibar besar yang boleh kita ambil dan perkesan cerita para sahabat. Allahu Akbar. Allah Ta'ala berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang kamu simpan itu akan habis dan di sisi Allah itulah kekal selama-lamanya. Dan terima kasih bagi Ustaz, kita sedar tak sedar telah pun sampai di penghujung rancangan. Khusyuk, masya-Allah, tabarakallah, kurang lebih 2 jam kita bersiaran. Banyak perkara ataupun kisah yang menarik yang kita kongsikan tentang sirah Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Semestinya Ustaz hentikanlah segala pertikaman lidah, segala perdebatan dan juga perbalahan antara kita, kerana kita akan bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari nanti. Di saat itu apakah jawapan yang kita nak berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat umat lain ataupun mereka-mereka yang lain semakin maju, kita masih lagi ditakut lama Ustaz. Dan saya kira mungkin terbaik untuk kita tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan solehah, Amin, yang Allah. sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Amin, Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami yang hadir pada hari ini, yang menonton pada hari ini, dan sesiapa saja yang menjayakan majlis ilmu yang mulia pada pagi ini dengan keselamatan-Mu, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Amin, Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Amin. Daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Amin, Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami, ahli keluarga kami, masyarakat kami dan negara kami daripada wabak dan bala. Amin, Allah. Ampunkan segala dosa kami yang menyebabkan kami diuji dengan bala dan wabak, ya Allah. Kurniakan keimanan kepada kami untuk kami melihat kebesaran-Mu dalam keadaan kesusahan kami ini, ya Allah. Bantulah orang yang susah di kalangan kami, ya Allah. Bantulah orang yang sangat berhajat di kalangan kami, ya Allah. Berikan jalan keluar bagi segala permasalahan orang yang mempunyai masalah di kalangan kami, ya Allah. Amin, Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin, Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih bagi Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin atas perkongsian yang cukup menarik. Dan saudara sidang penonton, alhamdulillah, jangan lupa untuk terus menonton tayangan Ustaz pada siaran esok hari bersama Da'i Lokman dan juga panel Ustaz Dr. Lokman Ibrahim. 2 Lokman yang saya Ustaz bertemu, insya-Allah tabarakallah, dalam topik yang cukup menarik, tafsir dan taranum surah Muhammad ayat 1 hingga 5. Nama Ustaz tu. Masya-Allah tabarakallah. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Masya-Allah tabarakallah. Jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.